Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba-tiba Ramadan. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya hari ini. Hari ini kita akan, walaupun dengan cuaca yang agak panas, saya akan terus bersama anda dengan rancangan baru di Giat Mara sempena Ramadan pada bulan ini. Okey, kita akan bersama dengan dalam perancangan Cita Rasa Ramadan 2021 Giat Mara dengan kemahiran Imarahkan Ramadan Serikan Badai. Pada hari ini kita berada di Giat Mara Kuala Lumpur. Lokasi penggambaran kita pada hari ini, untuk pengetahuan anda, Giat Mara Kuala Lumpur adalah satu pusat kemahiran Giat Mara yang menawarkan khusus-khusus kemahiran menjahit, jahitan lah, kluster jahitan, insya-Allah. Okey, tanpa meluangkan masa lagi, saya ingin menjemput chef kita pada pagi ini. Dipersilakan Chef Izzuddin, silakan. Okey, Assalamualaikum. Salam. Sihat ya? Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Okey, Chef Izzuddin. Okey, saya. Okey, tahun ni hari ni saya rasa excited sikit lah. Betul. Excited sebab pertama kali saya dijemput untuk mengendalikan program masakan Cita Rasa Ramadan. Syukur. Chef, macam mana sihat hari ni? Alhamdulillah macam ni. Alhamdulillah. Kita pun dah berpuasa. Okey. Tak bermakna kita berpuasa ni kita tak semangat. Kita kena semangat juga. Lagi-lagi kita nampak produk yang kita akan buat sebentar lagi. Walaupun berpanas, berhujan, betul, kita sanggup. Betul. Betul. Okey, Chef. Ya, saya. Apa masakan kita pada hari ini? Okey, untuk hari ini kita fokus kepada satu jenis produk saja, ya, iaitu kita buat special sikit, ya, iaitu biskut pandan gula Melaka. Yang mana sebelum ni kita pernah dengar kek pandan gula Melaka, dan betul, hari ini kita akan buat biskut sempena kita nak raya ni kan, dengan apa ada di bulan Ramadan, insya-Allah. Kalau sebelum ni saya pernah makan kek, ya, betul, pandan gula Melaka. Betul. So hari ni chef nak ajar saya masak biskut pandan gula Melaka. Dia memang sama ke macam tu, Chef? Dia rasanya memang sama, bukan seakan-akan, tapi memang sama sebab kita menggunakan beberapa bahan yang lebih kurang sama, ya, lebih kurang sama. Tak kisahlah sama ada buat kek ataupun buat biskut. Okey. Okey, Chef. Tanpa kita melengahkan masa, mungkin Chef boleh terangkan dia punya ingredient ataupun ramuan-ramuan kita untuk pada resepi kita pada petang ini. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan dengan bahan yang sangat simple, sangat basic orang cakap, yang mana makcik-makcik, pakcik-pakcik, kakak, adik boleh buat biskut ni di rumah. Tak payah nak orang cakap tu, tak payah beli lagi lah, kita buat homemade. Insya-Allah. Hanya kita menggunakan seperti sedia maklum, butter, ya, ataupun mentega yang orang cakap tu yang dah mempunyai garam. Salted lah. Salted, yes, betul, salted. Kalau kita pakai, mungkin saya pun tak kerti. Boleh. Margarine dengan butter ni ada beza ke? Okey. Tak kisah pakai mana-mana pun, cumanya perbezaan dia hanya menggunakan garam atau tidak. Contoh, kalau saya dah menggunakan salted butter, tak perlu tambah garam lagi dah. Ya. Seterusnya kita menggunakan gula caster, ya, gula caster. Kita pakai kita pakai lemak sayuran. Ini lemak sayuran je? Ya, betul, lemak sayuran. Memang ada dijual di kedai ke macam? Memang ada. Pergilah ke kedai untuk bahan-bahan bakery, memang kita beli daripada sana saja. Alright. Insya-Allah. Ini berapa banyak ni kalau untuk yang ini kita menggunakan anggaran dalam 20 gram untuk shortening. Ya, 20 gram untuk shortening. Tadi saya gunakan 100 gram butter salted. Kita menggunakan caster sugar, ya. Caster sugar sebanyak anggaran dalam 50-60. Dan kita menggunakan asin vanila. Okey. Seterusnya kita menggunakan sebiji telur. Okey, kita menggunakan cocoa powder. Chef, telur tadi
Kuning saja ataupun sebiji terus? Untuk telur saya hanya menggunakan kuning telur saja. Okey, kuning telur saja. Okey, kita gunakan seterusnya kita gunakan kacang gajus. Bagi orang cakap tu crunchy biskut tu nanti. Okey, seterusnya kita akan menggunakan tepung jagung. Kita akan menggunakan tepung gandum, ya. Tepung ubi kayu, dan ini yang paling special. Kita akan menggunakan kelapa yang telah digoreng. Kalau beli kat kedai pun dah ada siap dah. Ya. Alright. Kalau kita nak buat sendiri pun boleh je ke macam mana? Pun boleh juga. Pun Kita boleh, cuma sangaikan lebih sikit sanggai atas lebih. kuali. Ya betul. Dia biar jadi kering lah kot ke Ya macam mana? betul, dry lah. Dry lah. Betul. Rangup lah, rangup. Ya, rangup. Betul. Okey, chef. Kalau gajus je? Ya, boleh betul. ganti dengan Tak kisah lain ke? sama ada setengah orang dia tak suka gajus. Okey. Dia boleh tukarkan kepada almond slice, almond apa orang cakap tu, almond dadi potong dadu pun boleh, tak ada masalah. Insya-Allah. Dan satu lagi tips kalau untuk buat biskut raya ni Okey, okey. Tak kisah kalau contoh kalau dalam resepi tu ada tulis pakai red rose ke pakai tepung biskut, sekiranya dua-dua ni tak ada kat rumah, tak ada kat dalam peti kita simpanan kita hanya menggunakan tepung gandum pun dah cukup. Tak payah nak orang cakap pening-pening kepala. Tepung gandum biasa pun dah cukup. Okey? Okey, chef, saya dah cerita Baik. pasal resepi kita tadi, resepi biskut pandan gula Betul. Melaka. Ya betul. Okey, dari segi semua resepi ni kalau Ya. kata boleh dapat di kedai Boleh. kek lah kot Ya betul. Kedai kek, kedai runcit pun insya-Allah kita akan boleh dapat. Tak terlalu complicated, tidak terlalu susah. tidak. Orang yang tak reti buat kuih Ya, macam saya betul. pun Boleh juga buat. insya-Allah. Tak ada masalah. Okey. Ya tuan-tuan. Hari ini kita akan belajar, saya sendiri akan belajar biskut pandan gula Melaka. Ya, betul. Yang mungkin bagi saya agak barulah. Betul. Ada segi biskut sebab kalau kek gula Melaka memang favourite saya lah. Yes. So Itu kebiasaan. kita boleh hidangkan biskut pandan gula Melaka ni kepada hadirin ataupun mungkin siapa adik-beradik family lah. Betul. Hadirin pun tak boleh lah. Yup. Time-time pandemik Memang, sekarang ni mungkin memang. kita hadkan Betul. orang melawat. So Betul. untuk keluarga tu lebih penting lah. Ya betul. Okey. So jadinya tak nak buang masa lagi, kita Okey. teruskan untuk kita punya kaedah pembuatan. Okey. Yang pertama kita akan masukkan kita punya butter ataupun mentega. Butter tadi satu ketul ke macam tu? Okey, kebiasaannya saya menggunakan yang ketulan tu, Okey. dia ada dalam 250 gram. Okey. Kebiasaannya. Okey. Okey, saya masukkan ke semua sekali. Okey. Chef Izzuddin Ya, saya. di Giat Mara Pandan, betul? Okey, alhamdulillah sehingga hari ini saya berkhidmat di Giat Mara Pandan yang terletak Okey. di Pandan Jaya, Pandan Indah. Okey. Sorry. Okey, seterusnya kita masukkan gula. Castor sugar. Kalau gula Castor. biasa lepas tak? Gula biasa dia agak kasar, dia agak orang cakap tu susah sikit. Kurang sesuai lah Ya kot. betul, tak sesuai. Kurang sangat. Okey. Tak sesuai. Okey. Kalau contoh kalau masih tak ada gula castor juga, daripada gula biasa tu, kita boleh juga atau orang cakap tu kita blend dulu bagi dia hancur sikit ataupun nipis sedikit. Okey. Seterusnya kita masukkan shortening ataupun lemak sayuran. Kita dah masukkan butter, Ya. kita dah masukkan castor sugar. Betul. Kita dah masukkan lemak sayuran, betul. Okey. Masuk saja, tak perlu Okey. godek-godek ke balik Bila lagi, dah masukkan ketiga-tiga bahan tadi, Okey. kita terus ratakan dia, sebatikan dia. Okey. Okey. Saya tunjuk sikit Boleh? sebatikan tu macam mana? Boleh. Just kacau saja. Terpulang kepada anda semua, tengok pada kemudahan yang ada di rumah. Kalau sekiranya ada wire whisk macam yang saya pegang ni, Apa ni, Jeff? Apa nama dia? wire whisk. Oh. W-I-R-E, whisk, W-H-I-S-K. Okey. Simple. Kalau tak ada pun senduk kayu pun boleh, So, tak ada kita masalah. Ya betul. Yang penting kena sebatikan. Ya, sebatikan Kacaukan ya ketiga-tiga betul. ingredient tadi lah. Betul. Alright. Okey. Kita kacau dia sehingga tak ada nampak gula tu berketul, insya-Allah. Itu yang sebab tak nak pakai gula biasa. Ya, betul. Sebab nanti kalau gula biasa tu memang ambil masa yang lama. Ya, betul. Silap, Memang. berketul-ketul. Kita Memang punya betul, tak ada masalah. Okey. Satu lagi perkongsian daripada saya. Okey. Saya hari ini saya menggunakan ceramic bowl ataupun bekas seramik yang diperbuat daripada seramik. Sebab apa saya pakai ni? Untuk mudah saya kendalikan produk kita ni ataupun bahan-bahan kita ni. Tak kisah kalau kat rumah ada yang plastik pun boleh, tak ada masalah insya-Allah. Tuan Dia ada alang-alang Syah dah cakap kan. Okey. Mungkin ada kelebihan atau ceramic bowl Baik, betul, ceramic bowl. ni. Nah. Dia macam mana tu? Kenapa Chef memilih ceramic bowl? Okey, sebab apa saya pilih ceramic bowl ni Cik Aman? Okey. Sebab saya rasa memudahkan saya untuk menguruskan ataupun kita orang cakap tu saya membuat sesuatu produk Okey. yang menggunakan tanganlah kebiasaannya. Kalau Ya, betul. kita perasan ceramic bowl ni, Yep. ceramic bowl ni kita selalu pakai di nak buat bahulu. Ya betul. Betul juga. So
orang kata apa, paling mudah, paling sesuai lah. Paling sesuai. Paling sesuai. Ya, betul. Okey, ini contoh dia. Kalau sekiranya bahan ketiga-tiga bahan kita tadi, ya, ketiga-tiga bahan kita dah campur dengan baik, okey, dia dah sebati, kita terus boleh masukkan telur kuning kita tadi. Okey, setelah ketiga-tiga bahan tadi Ya, dah betul. sebati, kita masukkan telur kuning. Telur kuning, betul. Telur kuning saja. Sebiji ya. Sebiji telur kuning. Okey. Okey. Terus ke dalam adunannya. Okey. Kebiasaannya setiap bahan yang kita gunakan yang melibatkan telur, Okey. kita harus sekalikan ataupun pakaikan bahan yang paling utama, iaitu asin vanila. Okey. Asin vanila fungsi dia untuk membuang bau hanyir dalam sesuatu produk, insya-Allah. Chef, kalau kita tengok kebiasaan saya tengok rancang masakan, Ya. kalau telur ni, Betul. Kalau ingredient dia telur, dia Baik. asingkan yolk ataupun telur kuning tu dengan telur betul. putih. Kenapa tu, Chef? Betul. Memang telur putih tidak sesuai dengan masakan kek ke pastry Okey, ke macam mana? kebiasaannya kalau untuk pembuatan ataupun produk pastry ataupun bakery, telur kuning, telur putih dia ada peranan dia. Ada setengah bahan dia tak menggunakan telur putih. Oh. Setengah bahan dia tak gunakan telur kuning. So kita tengok pada resepi, pada produk. Telur putih pavlova, betul? Telur putih kita Apa, mering? mereng, kita panggil mereng. Okey, Tapi mering. kalau ejaan dia kita akan panggil merengue. Oh, dia macam bunyi merengue. Jawa sikit. Oh. Dia akan bunyi Jawa sikit tapi dia sebenarnya mereng Mereng, saja. okey. Ejaan merengue, insya-Allah. Okey, yang buat pavlova tu kan? Ya, betul. So dia gunakan telur putih. Betul. Yang mana kalau kita rasa dia punya tekstur lembut, masa dia Betul. masuk dalam mulut dia terus Betul. hilang dalam mulut. Betul. Okey, Chef. Okey. Kita akan kacau dia sehingga kita tak kelihatan telur tu lagi. Ada masalah, Chef? Berapa rasa Dia estimate? anggaran tengok juga dalam 2-3 minit. 2-3 minit lah. Dia tak perlu nak kembang sangat pun. Ya, dia perlu hancur ataupun dia perlu kembang Sebati macam semua. mana? Sebati lah. Sebati saja. Alright. Okey. Alright. Okey, bahan yang pertama tadi gula, butter dan shortening ataupun lemak sayuran Lemak sayuran, dan okey. asin vanila. Okey. Okey, bahan B kita masukkan kuning telur. Okey. Yang bahan yang ketiga bahan-bahan kering. Ya, bahan-bahan kering kita senang je. Okey. Yang macam saya sebutkan tadi itulah. Bahan-bahan kering kalau dapat di sini kita Ya, masih betul. ada apa lagi? Kita Tepung ada, kayu, betul. tepung koko, gajus. Okey. Sekiranya lah kalau telur tu masih tidak boleh sebati, tidak mengapa. Kita hanya kacau dia agak-agak saja. Dia, kita tak perlukan dia kembang. Ya, kalau kembang takut dia akan jadi lain. Ya, nanti saya akan ceritakan juga. Chef, Ya. kalau buat biskut ni kan, Baik. dia ada rukun dia, memang kena ikut step by step Yep. ataupun main campak je semua boleh. Kalau ikutkan balik macam kita sendiri pun kalau kat rumah sekalipun memang kita akan main campak-campak je, insya-Allah akan jadi. Dia orang cakap ni biskut dia tak ada masalah. Dia tak ada orang cakap tu allergic ataupun ada pantang larang dia. Oh, okey. Tak perlu. Okey. Seterusnya kita masukkan ketiga jenis tepung ya, tepung gandum. Tepung gandum tadi berapa berat dia saya tak Okey, ingat. tepung gandum anggaran dalam 50 gram. 50 gram. Okey. Ini tepung ubi kayu. Tepung ubi kayu saya pakai 20 gram. Dan tepung jagung 20 gram. Memang campur tiga-tiga jenis Semua tepung, kita ya? campur. Ya. Okey, bila tepung semua kita dah campur, kita campurkan juga cocoa powder, kacang gajus. Ketuk tak perlu tu. Okey, kalau tuan-tuan ingat tadi betapa Okey. ramuan yang diadun tu satu part dah settle. Ya, betul. Yang ni kita masukkan ramuan kering. Ya, betul. Ramuan kering semua masuk sekali. Betul, semua masuk sekali. Okey, yang ni apa yang ni? ini Spesies kita kelapa. nampak? Okey, nampak tak? Kelapa goreng. Kelapa goreng. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris dia toast coconut. Saya rasa dia rangup, dia agak crunchy lah kot. Mungkin Betul. efek crunchy lah kot Ya, betul. Sebab Alright. daripada sini kita akan dapat efek crunchy tu daripada kelapa goreng dan gajus tadi. Dan dia kalau batal puasa dengan bawah. Tak apa, makruh aja. Insya-Allah. Okey, kalau Okey. dapat bau dia, orang kata apa, bau kelapa tu masih ada lagi. Ya, betul. So dia kekalkan bau kelapa tu Ya, untuk betul. bagi orang kata apa, tambahan perasa di dalam Ya, betul. kita punya apa? Biskut pandan. Betul. Okey. Alright. Cik Ahmad boleh tolong masukkan? Boleh. Ha. Macam mana? Saya tengok Masukkan banyak sudu. saja. Boleh je, tak masalah. Yang banyak sudu ni macam mana, Syah? Okey, ini sebenarnya kita boleh pakai semua ke? Ini ada tujuan dia, Syah? Okey, yang itu kita nama kita panggil measuring cup. Okey, measuring cup. Oh, measuring cup. Ha. Oh, so setiap sudu ni ada ukuran dia, betul? Ya, betul. Ada bacaan-bacaan dia. Oh, Ada so- setengah, ada separuh, ada suku. Ya. So kita ada blend ni di rumah pun elok juga kot. Pun membantu. boleh juga, Membantu. Ha. Okey. So tak boleh pakai sudu ni kot. Tu kita hanya hari letak ini di untuk sini, itu saja. Kita pakai sudu yang Ya, yang betul. Boleh. ada.
Tak apa, ataupun tuang saja tak masalah. Tuang, ya? Boleh je, tak masalah. Okey. Okey. Okay, kita tuang. Tuang saja. Allah, apa lupa nama dia ni? Coconut toast Coconut ataupun toast. kelapa goreng. Kelapa goreng tadi. Ha. Okey, sebentar. Kita ratakan dulu. Okey. Okey. So bila dah jadi macam ni, Okey. kita boleh terus ratakan semua bahan. Okey. Saya nak cuba. Boleh, tak ada masalah. Silakan. Okey. Alright. Berat juga. Berat juga, seramik. Okey. Okey. Sekarang ni Cik Aman tengah, orang cakap tu, meratakan segala ataupun sepenuhnya adunan kita untuk menjadi dough ataupun menjadi, orang cakap tu, separuh keras. Jadi jangan keras sangat. Kalau keras sangat bermakna kita terlebih tepung. So jadi dekat sini dia dah, orang cakap tu, cantik, sedap, best saja. Lembut dia tu. Kira nak ratakan Ratakan lagi, betul. gaulkan lagi lah. Ya, betul. InsyaAllah. Boleh. Lain macam ni. Kan. Tengok. Bukan, kalau biasanya lah, kalau di bulan Ramadan ni kita akan fikir kita akan kacau bubur lambuk, dodol. Okey, tapi hari ni khas untuk Cik Aman. Kita bagi dia kacau sikit adunan ni, insya-Allah. Okey. Okey, saya tambah sikit, saya pakai tangan juga ya. Okey. Alright. Lagi cepat. Ya, betul. Okey, kebiasaannya lah, kalau biasa kalau kita kat rumah kita pakai tangan kita yang dah basuh pun itu selebih eloknya, tapi mengikutkan saya ni berada di luar, saya pakaikanlah glove untuk lebih, orang cakap tu, hygiene ataupun kebersihan dia, insya-Allah. Kebersihan sangat penting kalau kita buat apa pun jenis produk. Tak kisahlah produk tu simple-simple ke, daripada simple sampailah ke 3, 4, 5 kek kahwin sekalipun, ya. Okey, saya boleh pakai tangan ya. Okey. Berangin kita ni. Sedap. Walaupun cuaca panas tapi Betul, Cik berangin, Aman. alhamdulillah. Boleh saya ambil sekejap. Silakan. Okey, saya teruskan ya dengan ni yang Cik Aman buat tadi. Okey. Okey, saya tekan macam ni saja. Okey, kita, orang cakap ni teknik ramas. Okey, kalau daripada pembelajaran di Giat Mara, pembelajaran di Giat Mara, kita memang orang cakap pelbagai jenis teknik. Pelbagai jenis teknik, iaitu tak kisah ada yang teknik ramas, dia ada pelbagai. So hari ini saya menggunakan teknik ramas dalam pembuatan biskut ini. Okey, Chef. Ya. Sambil-sambil Chef menjalankan Ya, betul. teknik yang ramas tu. Betul. Chef adalah tenaga pengajar di Giat Mara Pandan. Ya, betul. Dan pergi kursus confectionery and bakery. Ya, betul. Boleh ceritakan sikitlah kursus di situ macam mana? Okey, untuk pengetahuan semua, confectionery and bakery sebenarnya sama juga, kalau di mana-mana di luar pun kita akan panggil pastry and bakery. Dia modul yang sama, cumanya kita akan mungkin ada satu atau dua tiada dan ada macam tu. Okey, kebiasaannya untuk ke confectionery and bakery ni kita akan belajar, pelajar akan belajar berkaitan cara pembuatan biskut, pembuatan kek, kuih muih, roti, pizza. Mana yang kita nak belajar sebelum ni ataupun kita kerap beli kat luar, kita boleh belajar. Okey. Mungkin tuan-tuan dan puan ada sedikit bukan kerisauan, sedikit confused. Ya, betul. Dalam Giat Mara kita ada dua kursus. Dia ada kursus confectionery and bakery dan juga masakan dan pramusaji. Betul. Masakan pramusaji adalah lebih kepada dishes ataupun makanan biasalah kan? Betul? Ya, yang di KFC adalah untuk itu tadi biskut, kek, ya, betul. Roti. Betul. Berapa lama tu, Chef, untuk belajar? Untuk tempoh pembelajaran di Giat Mara, di Giat Mara Malaysia yang menawarkan kursus confectionery and bakery ni, dia ambil masa dalam tempoh 6 bulan sahaja. 6 bulan Dalam tempoh 6 bulan kita akan beri satu sijil kemahiran Malaysia tahap 2, iaitu yang orang cakap tu diluluskan oleh pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dan yang kedua kita akan beri dia sijil profesional, sijil profesional Giat Mara itu sendiri, insya-Allah. So jadinya bila dah jadi macam ni, kita perlu rehatkan dia selama 15 ke 20 minit, insya-Allah. Perlu rehatkan? Ya, perlu. Okey. Sementara kita merehatkan dia, betul, kita akan kembali selepas ini. Okey, kembali lagi kita bersama dengan Cita Rasa Ramadan Giat Mara dengan kemahiran Imarahkan Ramadan, Serikan Lebaran. Okey, Chef. Berapa lama kita
lama apa 15 ke 20 minit tadi. Ya betul. Okey, alhamdulillah tadi saya dah ambil masa dalam anggaran 15 minit untuk rehatkan dough kita yang mana tadi kita dah buat. Okey. Selepas ini saya akan membentukkan biskut ni yang mana saiz biskut tu tak payah nak besar sangat, anggaran dalam besar 20 sen. Chef, kalau cerita pasal Baik. rehat ni Betul. kan. Saya pernah tengok satu rancangan tu dia merehatkan Baik, betul. dough ni dengan meletakkan satu lapisan yang mungkin kain yang basah. Apa tujuan tu? Perlu ke tak perlu ke macam mana? Okey, kebiasaannya untuk kita merehatkan sesuatu produk ataupun dough ya, dia tengok pada juga apa yang kita buat. Contoh kalau hari ini kita buat biskut, kita hanya rehatkan dia, kita tutup dengan plastik wrap dan kita masukkan dalam peti ais. Macam itu. Yang menggunakan kain basah tu kebiasaannya kita buat dough roti, dough pizza, yang mana yang menggunakan orang cakap tu perlukan dough tu kembang. Kita akan menggunakan kain basah. Nasib baik chef bagi tahu. Ya betul. Kalau tidak saya tengok cerita tu, saya buat benda yang sama tak tahu jadi apa jadi. So maksudnya kita kena tahu jugalah. Ya betul, tak ada masalah insya-Allah. Mungkin kaedah itu tak sesuai dengan untuk roti, ada untuk biskut. Betul. Sebenarnya untuk kaedah mengembangkan ataupun merehatkan ni dia banyak, dia tengok pada produk. Okey. So kita teruskan. Teruskan kepada cookies kita ataupun biskut kita. Okey, kita hanya ingin membentukkan dia. Okey, bentuk dia hanya orang cakap tu agak-agak kita saja, tapi jangan besar sangat. Sebab apa, nanti kalau kita besar, ya, kita besar, bila kita bakar dalam oven dia akan lagi mengembang sedikit. Kita akan mengembang sedikit. Okey, anggarannya. Okey, Cik Aman nak try ke Cik Aman? Boleh. Sekejap. Boleh. Saya sediakan Cik Aman. Anggaran kalau tengok di sini sebesar guli insya-Allah. Guli 50 sen ada? Ya 20, anggaran lah 20 sen macam tu lah. Okey. Agak-agak je. Tapi kalau untuk kita buat niaga, kita jual, kita kena jangan tambah besar sangat lah. Dia saiz tu dengan adunan tu ada mempengaruhi tak? Mungkin dia bila besar sangat dia pecah ke? Boleh juga. Saya pernah buat chef. Betul, satu sekali. Baik. Saya punya biskut tu bila disiap, dia jadi macam selimut. Baik, faham. Dia jadi leper-lepenya. Faham. Itu salah saya ke? Salah oven ke macam mana tu? Dia besar sangat ke macam mana? Untuk biasa kalau untuk biskut lah. Kita pun tak boleh juga, silakan. Kita tak boleh juga kita nak orang cakap tu panaskan oven tu terlampau lama ataupun terlalu panas sangat. Dia boleh mendatangkan efek pada biskut itu sendiri. Okey, boleh? Saya cuba. Boleh, tak ada masalah Cik Aman. Saya cuba. Jadi kita uli-uli dia saja. Tak perlu di meja, di tangan pun boleh. Maksudnya tangan boleh lah. Ya, betul. Tak payah. Itu kalau untuk buat donat, buat roti, buat pizza boleh pakai tangan. Saya rasa macam besar. Besar sikitlah. Saya buang sikitlah. Ya, betul. Buang sikit. Kena kurangkan sikit. Kita bagi sama. Betul, insya-Allah. Nanti kakak dapat yang besar, adik dapat yang kecil bergaduh. Kan berebut pula. Betul. Jangan sedang-sedang saja. Okey. Kalau ikutkan adunan tadi, betul. Berapa biji ataupun anggaran? Okey, kalau untuk adunan ni, anggaran dia ke 60 ke 70 biji kita boleh dapat insya-Allah. 60 ke boleh dapat 2 balang lah. Boleh dapat 2 balang. Kebiasaannya kalau biskut yang macam ni kita letak sebalang tu dalam 50 biji pun dah cukup, ataupun 30 biji ke, tengok pada kesesuaian besar balang tu. Sebab sekarang pun dah musim nak dekat raya ataupun belum nak dekat lagi lah, tapi dah orang cakap tu dah sampai masanya kita buat biskut raya. Okey. Boleh Cik Aman Boleh. Sama-sama kita bercakap. Boleh. Ke penat Cik Aman? Tak. Dia penat tapi excited. Yes, sebab betul. Saya tak pernah rasa lagi biskut. Betul. Pandan bulan Melaka. Betul. Okey, kebiasaannya kalau kita buat dekat rumah kita sambil bersila kan. Kita ambil cuit-cuit sikit, kita ambil bersila dengan lagu raya. Ya Allah, bestnya subhanallah kan Cik Aman? Betul. Tapi saya kalau buat biskut raya memang saya teringat kat ni lah. Teringat kat keluarga saya lah. Memang saya. Itu memang biasa. Itulah yang tukang-tukang menggentel ni biasa anak-anak lah. Betul. Mak siapkan dough. Betul. Anak-anak beratur. Betul. Bagi seorang satu tray. Allahu akbar, subhanallah. Sangat seronok. Itu yang bentuk kadang-kadang tiba-tiba satu-satu tu bentuk jadi bulat dekat sebab segi. Sebab apa dia macam tu? Okey, ni contoh alung yang buat. Alung besar. Yang adik-adik tak boleh besar. Macam tu Cik Aman. So bila masak kita tahu ini alung punya. Ya, betul. Tak berani nak ambil. Tak berani nak ambil. Okey.
Memang tak letak apa-apa tak selain payah. blend tadi ya. Tak payah. Sebab dia saya rasa dia melekat elok. Betul. Memang adunan tadi ya. Memang adunan memang dah macam ni. Okey. Okey. Kita penuhkanlah satu tray ni ya. Betul. Insya-Allah. Kalau dalam susunan dalam tray Kak Syah, Baik. kita boleh ke tak rapat-rapat ke memang dia kebiasaannya walaupun biskut ni dia takkan mengembang, tapi kita perlu susunkan dia jarak sedikit. Macam kita juga sekarang ni ya. Penjarakan sosial pun kena jaga SOP. Samalah juga dengan biskut. Kena jaga sosial. Ya, wajib. Okey. So nanti kalau letak dekat-dekat mungkin dia bila dia mengembang dia akan terkena. Terkena betul. Jadi dua. Dia akan melekat, dia akan mengembang semua tu. Insya-Allah. Okey, Cik Man. Boleh? Boleh kot. Alright, saya habiskan. Tak apa. Tak ada masalah. Okey. Ini sebahagian ataupun cara kaedah macam mana kita nak membentukkan biskut pandan gula Melaka ni. Selepas ini kita akan bakar dalam oven. Okey, oven mana-mana yang dekat rumah sana tak ada oven yang besar, oven industri. Kalau ada oven kecil sekalipun boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Oven orang cakap tu macam mak saya sendiri pun kat rumah. Oven dia masih lagi yang orang cakap tu oven yang bawah dapur. Okey. Itu memang dia sekali. sangat legend. Atas tu dapur. Betul. Atas bawah dapur. Okey, bawah ni kena betul. tunduk dulu. Itu legend. Tunduk itu memang legend. Itu legend. Sampai ke hari ni umur saya dah 30 lebih. Masih ada? Masih ada lagi alhamdulillah. Mak saya senyum dekat rumah. Hai mak. Okey. So jadinya kita akan bakar dalam oven ya Cik Man ya. Okey. Kita akan bakar dalam oven sekitar dalam 15 ke 20 minit. Masa 15 ke 20 minit. Okey. Dan suhu dia 150 ataupun 160, anggaran macam tu. Tengok pada kesesuaian oven yang anda gunakan, insya-Allah. Chef, cakap pasal oven ni. Okey. Kalaulah saya tak ada lagi oven. Baik. Sebab saya tengok hari tu saya scroll dekat Shopee, Lazada Baik. semua tu. Baik. Ada macam-macam jenis oven. Betul. Ada yang oven apinya di bawah. Betul. Ada oven apinya di atas. Betul. Ada yang di sisi macam tu. So untuk buat kek ni oven mana yang sesuai? Okey, kebiasaannya. Biskut ni apa? Oven mana yang sesuai? Faham. Okey. Kebiasaannya kita akan cari ataupun gunakan oven yang mempunyai dua suhu ataupun kita ada suhu atas, suhu bawah. Itu yang lebih baik. Contoh kalau kita gunakan suhu yang bawah saja, takut bawah saja yang masak, atas tak masak. Dan sebaliknya. Tapi mana yang sekarang ni pun mana yang kita gunakan, kita boleh olahkan dia ataupun tukarkan dia daripada suhu mana yang kita nak. Tapi untuk biskut kalau boleh kita biar pakai suhu paras atas dan bawah. Yalah, kalau kata yang mungkin bawah saja tu mungkin makanan yang boleh dibalik-balik, betul? Itu betul. Kalau sebenarnya bawah pun kena pemakaran sekali betul. Tapi sekarang macam saya sendiri pun saya pun berniaga juga, berniaga biskut raya pun kebiasaannya kalau saya perlukan orang cakap tu lebih masa ataupun lebih cepat biskut tu masak, kadang-kadang saya gunakan suhu atas saja. Tapi kalau saya nak sama ataupun sekata, pakai atas yang bawah. Kalau untuk permulaan ataupun yang kurang mahir macam saya, atas dan bawah lah. Atas bawah lebih selamat. Okey, boleh kita panaskan terus? Silakan. Kita bakar terus ya. Insya-Allah. So berapa tadi saya dah lupa? 150. Masa anggaran 15 ke 20 minit insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey. So jadinya. So tadi 15 minit. Betul. Sama-sama kita inilah sambil kita menunggu mungkin ada apa-apa chef ingin berkongsi. Okey. Sebagai seorang chef. Ya betul. Mungkin kita nak ceritalah pasal nak mendidik anak-anak ni kan. Betul. Macam mana tu chef nak semua orang boleh menjadi chef ataupun bagaimana? Okey, macam ni. Kebiasaannya lah ya, sebab saya pun dalam bidang ni pun daripada 2008 ya, 2008. Macam 2008 tu bermaksud saya daripada saya belajar lagi. Saya belajar sampailah ke hari ini yang mana saya dapat tengok pelajar-pelajar saya sebelum ni pun kadang-kadang setengah ibu bapa ataupun parents dia tak faham apa sebenarnya tugas sebagai seorang masakan ni. Yang mana yang diorang faham hanya diorang akan sarung baju chef ataupun seorang masak ni boleh dapat gaji yang banyak, income yang banyak ataupun orang cakap tu ada kerjaya yang stabil. Tapi kita kena faham basic. Bila kita faham basic sebagai tukang masak, tukang pembuat kek, kita akan faham macam mana kita punya orang cakap tu rantaian. Rantaian daripada bawah sampai ke atas sehinggalah ke hari ini. Tapi alhamdulillah saya tengok belia-belia kat luar sana yang mana masuk Giat Mara ya, saya amat bersyukur. Amat bersyukur yang mana mereka ada inisiatif untuk ubah dia orang punya hidup. Yang mana
Contoh kalau dia tak boleh pergi ke akademik, dia masih boleh dapatkan kemahiran. Betul. Kemahiran orang cakap boleh ataupun dekat luar sana value sangat tinggi. Tak kisahlah kemahiran apa sekalipun. Betul. Saya pun bersyukur alhamdulillah saya berada di sini. Semuanya dengan atas doa lah. Doa yang pertama doa mak bapak kita, Betul, doa betul. keluarga kita, dan yang paling utama dengan izin Allah insya-Allah. Betul. Okey, sebentar kita menunggu kek kita akan biskut kita akan siap. Mungkin kita rehat seketika. Kita akan bertemu sebentar saja lagi. Kita akan tengok apa hasil atau apa InsyaAllah. bentuk biskut pandan. Betul. Gula Melaka. Okey, kembali kita lagi dalam Citra Rasa Ramadan dengan kemahiran Imarahkan Ramadan Serikan Lebaran. Alhamdulillah kita dah Alhamdulillah. sampai ke stage yang terakhir kot Ya, betul. untuk biskut apa pandan Gula gula Melaka kita. So teruskan Syah. Okey, alhamdulillah. Okey, ini yang kita bakar tadi, yang kita olah tadi. Kita dah bagi dia sejuk sedikit. Sekarang ni kita nak buat dia punya dekorasi pula. Okey. Dekorasi dia daripada kita menggunakan white chocolate ataupun coklat putih. Coklat masakan pun boleh, sama saja, tak ada masalah. Okey. Okey, kita menggunakan Hawaiian coconut. Ni kalau kita pergi kedai bakery ataupun mana-mana supermarket, kita boleh dapatlah Hawaii coconut. Hawaii coconut dia coconut kering ke macam mana? Dia betul. Dia kelapa kering yang mana yang dah disagat. Okey. Lepas tu kita kena sangaikan dia sekejap bagi nampak dia punya golden sikit. Dan terusnya kita menggunakan gula Melaka. Gula Melaka lah. Tanpa gula Melaka tak adalah pandan gula Gula Melaka Melaka. biskut dia. Betul. Alright. Dan yang kemudian ini adalah Imalco, pandan Imalco yang mana kita nak dapatkan rasa pandan tu, insya-Allah. Okey Syah, kalau kita tengok di sini ni adalah white chocolate. Betul. White chocolate ni kalau tengok di sini saya boleh pegang satu Boleh tak masalah tu. White chocolate ni dia berbentuk seperti duit. Ada setengah sini. saya tengok dia seperti ada yang dalam butter, betul tu? Ada Dia yang bentuk blok. Blok. Betul. blok. Itu memang juga. So sama ke dengan Dia ini? first kali dia perbezaan dia adalah dia punya brand. Okey. Dan dia punya orang cakap tu sekejap ya. Okey, sambil-sambil brand dan kemudian dia punya kuantiti ataupun jumlah coklat tu sendiri. Okey. Insya-Allah. So, kalau hari ni kita berapa jumlah dia? Okey, yang ini saya menggunakan 150 gram coklat putih ataupun coklat masakan. White chocolate. Okey, yang mana kita kena cairkan dia terlebih dahulu. Macam mana cara nak cair? Adakah kita perlu cairkan ini di terus atas api ataupun kita menggunakan kaedah double boiler? Okey, first, kenapa kita tak boleh direct ataupun terus ke atas api? Coklat kita akan menjadi hangit. Itu yang pertama. Coklat kita ni dia sensitif sikit kot. Dia tidak boleh Coklat putih memang sangat-sangat sensitif berbanding dengan dark coklat, coklat susu memang sangat-sangat beza. So jadinya kita kena panaskan dia dekat atas air. Orang cakap tu kaedah double boiler macam mana ni Syed? Betul. Okey, kaedah double boiler. Okey, kalau saya alih sikit biar nampak. boleh. Alright, terima kasih. Okey, kaedah double boiler kita perlu menggunakan kalau macam dekat Gig Amara sendirilah macam mana yang saya mengajar pada student ataupun pelajar saya, pelatih saya, kita ada yang ini. So kita boleh terus tindihkan dia dengan air yang menggelegak. Okey. Tak perlu panas sangat pun. Kalau saya faham Chef, maksudnya kalau kita masak biasa, api secara direct kepada apa ni, kita punya pan ni dan inilah. Ya, betul. Double boiler ni maksudnya api, bukan api lah, maksudnya kita gunakan kepanasan air. Air betul. Haba air itu sendiri. Supaya kita dapat kontrol kot Ya, betul. Okey. So kita tak perlu menggunakan apa orang cakap tu api ataupun gas yang sangat besar. Kita cuma perlukan air yang mendidih pun dah cukup dah untuk kita cairkan coklat tu sendiri. Okay, saya stop dulu. Ambil sekejap ya. Oh, sorry. Maaf. Okey. Ini kaedah double boiler. Okey. Sebab kita cakap tadi apa white chocolate ataupun coklat ni dia manja sifat dia. Ya, betul. Kalau direct dengan api mungkin sekejap dah hangit dah. Betul. Dah rasa pahit. So Betul. double boiler ni menggunakan orang kata apa kepanasan air itu ya, betul. untuk kita cairkan. Ya, betul. coklat. Kita dapatkan haba air kita tu. dapatkan haba. Ya, betul. So dia tak panas sangatlah. Ya, betul. Indirect punya lah. Sebab apa? White chocolate ni sebenarnya dia memang, kenapa saya cakap sensitif? Contoh kalau kita menggunakan api yang besar, api yang panas, coklat ni daripada cair tu dia akan jadi mengeras balik. Oh, dia keras balik. Dia jadi keras balik. Itu orang cakap tu antara risiko kalau kita mengendalikan white chocolate ni lah ataupun coklat putih ni sendiri. Okey, sekejap nanti saya tunjuk hasilnya. Okey. Dia just nice, dia tak ada nak. Saya sendiri pun kalau saya mengajar ke ataupun saya buat sendiri kat rumah, saya memang agak
stres juga kalau white coklat ni kembali keras ataupun tak jadi. Dia kena cepat sikit lah, Chef. Dia kena Betul. cepat, and then kita kena orang cakap tu jangan menggunakan direct api ataupun api yang panas. Biar air yang menggelegak je, tak ada masalah. Maksudnya Chef kalau pakai periuk biasa pun tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh je. Dia air dipanaskan, Betul. letak Betul. periuk dia atas tu. Ya, betul. Injelah. Tak kisahlah kalau kita nak pakai periuk apa sekalipun, yang pentingnya dia bertindih, dan itulah kita kita namakan dia kaedah double boiler. Okey, insya-Allah. Ya, tuan-tuan, saya rasa Dah nice dah ni. bahan-bahan ataupun peralatan yang digunakan pada hari ini adalah yang sangat asas. Maksudnya Ya, betul. banyak terdapat di dalam dapur kita lah. Betul. Maksudnya Tak payah pergi. Hari ini memang kita ajar Ya. biar semua orang boleh buat. Betul. Tidak perlu bersusah payah Betul. pergi ke kedai beli barang baru ke Betul. apa. Beli bahan semuanya mudah didapati. Yep. Semuanya tersedia di dapur. Betul, memang. Okey. So macam ni rupa dia. Okey, Okey. saya ambil lap dulu. Okey, celak. Hati-hati panas. Okey, hati-hati ya. Panas. Okey. Kita perlukan apa ya? Kita perlukan coklat yang sebegini saja. Okey. Kalau kamera Kita boleh tunjukkan kamera. boleh zoom, boleh nampak. Okey. Tak perlu yang orang cakap tu terlampau lama sangat. Biasakan saja. Okey. Okey. Oh, dia tak memang tak perlu tambah air ke apa Chef? Tak payah. Memang dia coklat tu semata, dicairkan. dan kita nak dapatkan warna hijau daripada pandan Imalco. betul lah, itu ini. pandan itu. Pandan gula Melaka. Okey. Biskut. Okey, kita tuangkan dia anggaran sedikit saja ataupun 1 TSP. TSP bermaksud teaspoon ataupun sudu kecil. Anggaran. Tablespoon tadi. Kalau Salah, TBSP tablespoon itu ni dah jadi apa? Hak. itu dah. Itu pun saya pun dah takut juga tu, betul. Okey. So teaspoon sedikit je lah. Ya, betul, sedikit je. Kita akan ratakan dia saja di coklat ni. Supaya orang apa warna hijau tu. Warna, ya, betul. I see. Barulah ada nampak faktor ataupun konsep pandan gula Melaka tu. Syekh, kalau apa nama saya dia tengok ni? Pandan Imalco. Imalco ni dia ada rasa ni ke dia Okey, sekadar warna? kalau untuk pandan Imalco ni, dia dah terdapat pewarna di dalam tu dan Okey. perasa sekali. Ada rasa sekali Ada lah. rasa. Berbeza dengan warna hijau biasa saja. Macam tu. Okey. So yang ni memang rasa pandan lah Ya, betul, insya-Allah. Pandan dan berwarna hijau. Ya, betul. Okey, pandan setakat ni saya tengok saya agak tak puas hati juga warnanya. Okey. Saya nak nampakkan cantik Itu sikit. bergantung Tengok kepada kita pada kita punya orang cakap tu kemahuan kita macam mana. Taste kita macam InsyaAllah. mana kan. Nak hijau lagi ke? Ya, betul. Nak kurangkan hijau Betul. ke? Kalau yalah. Tengok kepada ni lah. Betul. Kreativiti kita. Yes. Alright. So, kalau Okey. kita tengok di sini ada gula Melaka dan juga ni. Saya tak sabar nak buat macam mana ni. Okey, sekejap. Nanti kita akan ni sebelum tu lah, sebelum saya kacau ni, Okey. boleh tak Cik Aman tuangkan gula Melaka tu ke dalam kelapa? dalam. Ya, betul. Okey, saya campurkan. Kerja-kerja senang. Boleh, senang aja. InsyaAllah untuk Tuan Aman tak ada masalah. Betul tak salah? Silakan, Teruskan. masukkan semua Okey, sekali. masukkan Lepas tu boleh ambil sudu, kacau lah ataupun gaul dia. Bagi so, saya sekata. masukkan gula Melaka tadi ke dalam. Ya, betul. Apa nama dia lah? Lupa saya. Gula Melaka dengan Hawaiian coconut. Hawaiian coconut. Okey, alright. Kelapa yang orang kata apa Disangai, yang dah siap sangai. disangai dan Ya, betul. dihiris halus-halus. Ya, betul. Okey, so coklat kita pun dah sebati. Okey, macam ni rupa dia. Selepas kita masukkan kita punya pewarna ataupun pandan Imalco tu tadi. Okey. Okey. Bismillah. Saya pun dah gaul. Okey, seterusnya. Okey. Sekarang ni saya akan masukkan biskut yang kita dah buat tadi, dah siap tadi ke dalam coklat. Okey. Dan kemudian kita akan tuangkan ke kelapa yang dekat Tuan Aman pegang tu. Tuan Aman just golek-golekkan dia sahaja. Tak ada masalah. Alright, saya cuba. Okey, boleh ya. Boleh. Okey. Sabar saya nak makan ni. Boleh ambilkan garpu tak Tuan Aman? Saya garpu. Okey. Saya golek-golekkan sekejap. Kita tunjuk macam mana? Boleh? Okey, kita just golek-golekkan saja dalam ni. Okey. Kita menggunakan garpu ya. Sebab apa kita pakai garpu? Nanti bila lepas kita dah golekkan dia, okey, kita akan tarik dia keluar, and then bila pakai garpu senang dia toast dengan dia punya coklat tadi. Okey. Kita masukkan. Okey, golek-golek saja. Saya pakai Boleh tak ada masalah. So saya sebatikan dengan agak-agak dia dah selubung semua sekali lah, dah tutup semua sekali. Okey, saya cuba. Boleh, Tuan Aman mesti boleh, tak ada masalah. Insya-Allah. Okey, kita buat seterusnya. Saya nak pastikan boleh, ada kelapa dan juga gula Melaka sekali. Ya, betul. Alright, bila dah selesai boleh letak di atas ni lah. Betul ke tak? Boleh, tak ada masalah. Lagi. Boleh.
Okey dah tu. Boleh. Okey. Letak je atas tu. Okey, saya cuba. Tak apa, nanti kita olah balik. Boleh. Janji dia ada biskut, ada pandan. Pastikan tak apa, gula Melaka tu ada dalam Ya, betul. biskut tu. Betul. Nanti tak rasa gula Melaka pula kan? Betul. Sebab tadi kita campur kelapa dengan gula Melaka. So, pastikan bila kita gaul tu, gaulan dia tu kena ada dengan gula Melaka sekali, baru rasa sedap, baru rasa sebati, barulah lengkap biskut pandan gula Melaka. Betul. Okey. Okey, Chef, betul kan Boleh, tak ada masalah. Letak aje. Ini macam kuih apa? Lopes ke apa? Apa orang panggil? Orang cakap tu ni. Saya semua benda sama je. Kuih buah Melaka. Orang cakap tu. Kuih buah Melaka, kuih lopes. Kuih buah Melaka boleh. Time pukul 4 petang macam ni memang dah rasa dah. Dah tak betul dah. Betul, faham. Semua warna hijau. Hak tu pun nampak macam kuih lopes. Gula Melaka. Okey. Kita cuba lagi. Alright. Boleh? Okey. Weh, best ni kalau dapat buat biskut ada pembantu ni. Bukan selalu dah. InsyaAllah. Siapa ni saya nak buat dia, Chef? Boleh. Saya balik rumah saya. Itu sebabnya adanya rancangan ni, mana yang anda sedang menonton apa yang kami sedang buat, awak boleh buat balik dekat rumah sana, insya-Allah. Jangan hanya tengok saja tapi tak buat. Sebab saya rasa saya mampu buat. InsyaAllah. Mudah, bahannya sangat mudah. Senang. Benda saya rasa bahan-bahan pun ada di rumah, alatan pun boleh lah. Boleh insya-Allah. Saya tambah lagi satu. Okey, yang tu boleh masuk. Allah. Ini kita just ni je. Orang cakap tu bagi dia melekat saja. Alright. Okey. Seronok pula apa ni. Okey. Okey, boleh tu. Alright. Okey, tambah lagi. Okey. Boleh, tak ada masalah. Kita bagi 6 dulu yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Yes. Okey. Boleh. Okey, baik. Terima kasih. Okey, jadinya daripada sini, satu lagi saya nak berkongsi dengan anda semua. Kebiasaannya lah kalau setiap kali kita buat apa pun jenis produk, kalau boleh, presentation ataupun kita punya olahan selepas kita membuat tu kena ada juga. Walaupun kita orang cakap tu kita hanya buat produk yang kita letak kat pinggan saja. Kena ingat, kita ni sebagai manusia ni nak makan sesuatu, mata dulu makan. Mata yang makan pertama, turun ke hati, insya-Allah. Alright. So jadinya saya akan dekor di atas papan display ni dulu untuk bagi nampak cantik. Yang mana kita ini pun salah satu daripada orang cakap pembelajaran juga yang mana saya ajar pada pelajar-pelajar saya, insya-Allah, yang mana diorang pun perlu tahu macam mana cara penyusunan, cara kaedah orang cakap tu presentation. Okey, cara saya buat tadi. Boleh, cantik. Tak ada masalah. Boleh. Ini kalau jual. Okey, satu lagi biskut ni kalau jual harga dia anggaran dalam RM30. 50 biji dalam satu balang. Insya-Allah. Okey. Kita saya sepahkan dia sikit. Right. Ataupun kita ambil bucu lah. Kita ambil bucu, yang mana plating ataupun display ni pun mainkan peranan juga, insya-Allah. Betul. Dia macam ni, Chef. Saya setuju lah dengan Chef. Kadang-kadang walaupun kita masak untuk di rumah, untuk diri sendiri, tapi kadang-kadang dengan adanya media sosial, dengan adanya Instagram ni memberi idea kepada orang. Orang tengok cantik je benda ni, aku pun nak buat lah. So secara tak langsung kita rasa kita memberi inspirasi lah. Ya, memang betul. Kan? Kita inspirasi biar, sebab kadang-kadang betul lah macam saya tadi, dari mata turun ke hati. Ada tengok cantik kan, kita rasa confident nak buat. So kita dah tengok rancangan ni, insya-Allah memberi manfaat lah kepada orang. Betul. Chef, buat ni sikit. Ni kira kalau ikutkan balik, orang saya lupa lah nama chef tu. Ni seolah-olah lah ni kira macam daripada Giat Mara punya terbaik. Okey, terima kasih. Okey. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, masa kita pun dah selesai dengan resepi kita pada hari ini. Kalau dapat kita lihat di sini adalah biskut pandan gula Melaka yang dihasilkan oleh rakan saya, Chef Izzuddin dari Giat Mara Pandan. Dulu kita makan kek pandan gula Melaka. Hari ini kita makan biskut pandan gula Melaka. So bolehlah tuan-tuan mencubanya.
Resipinya sangat mudah. Kita akan sertakan Betul. resepi di Facebook kita nanti. Teruskan bersama kami. Kita akan ada lagi bersiaran lagi dengan beberapa ataupun dengan resipi-resipi yang lain. InsyaAllah, betul. Chef. Kita InsyaAllah, ketemu insyaAllah. lagi. Boleh, Janji insyaAllah. dengan saya kita ketemu lagi. Terima kasih. Okey. Bersama saya Ahmad Reza dan Syekh Muhammad Izzuddin. dalam Cita Rasa Ramadan 21 Giat Marah. Salam Ramadan. Dengan kemahiran Imarahkan Ramadan, Serikan Lebaran.